Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu video saya yang lepas, di mana saya ulas, react dan kritik kepada amalan zikir hu-hu, saya ada minta bukti atau bertanyakan bukti bahawa benarkah zikir hu-hu ini adalah sesuatu yang disusun ataupun dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini kerana beberapa asatizah yang cenderung, yang sokong kepada zikir hu-hu ini, mereka menyandarkannya kepada Imam Al-Ghazali tanpa mereka menyebut kitab, tanpa memberikan rujukan seperti jilid, muka surat ataupun gambar daripada kitab itu sendiri. Jadi Alhamdulillah telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana seseorang, tuan punya video itu telah menunjukkan kitab dan juga gambar daripada kitab itu, rakaman video daripada kitab itu yang ada zikir hu-hu. Dan kitab ini beliau dakwa, disusun, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Sebelum itu diberi peringatan kepada sesiapa yang ada masalah sakit jantung ke, lemah semangat ke, supaya berhati-hati apabila mendengar video ini. Sebab bahasa orang dalam video itu sangatlah teruk. Ayuh kita tonton dan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo nak jawab, ambo nak berdiri atas ustaz hok kata zikir hu-hu serupa beruk Ustaz Terengganu ni. Ambo nak beritahu demo telah menghina, mengkritik Imam Ghazali sebenarnya. Ni menunjukkan demo sebenarnya orang tak mengaji kitab. Ustaz pada nama, ustaz pada beli, ustaz pada siji. Kalau jahil bak kitab, dah sudut kecek. Dah sudut kecek buah. Orang kata demo tak faham, tak gapo duk dia, demo tak pernah ketemu kitab duk dia. Maknanya ilmu demo ni masih bawah parah tapak selipar lagi. Hamba berani kata. Nak murih-murih lah. Ni, bak zikir hu-hu ni ada ternyata di dalam kitab Hidayatus Salikin lil Imam Ghazali. Ni kitab karangan Imam Ghazali. Dalam bak gapo dia banyak bak. Ni. Bak Al-Faslusani fi adabi zikri. Ni bermula pasal kedua pada menyatakan adab zikir. Tu. Nah, dalam ni kita akan jumpa ni. Ni Imam Ghazali kata gapo ni. Tengok gini. Dia kata, ni bagi orang sudah lazim ni adab hanya atas adab mereka yang taslim. Mereka hati yang sudah bersih, sudah biasa berzikir, kadang-kadang telatah pada mulut dia ni. Tu faham tak? Terkeluar daripada lidah. Lidahnya itu Allah, Allah. Atau hu, atau la, atau 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 ha, atau hiya. Ni. Ini dia terkeluar sebab dia sudah hati sudah bersih, sebab sudah melazimi berzikir, terlampau khusyuk, terlampau kasih pada Allah Ta'ala. Hati dia ni sudah orang kata ni sudah hadir mata hati dia kepada Allah Ta'ala. Dia jadi fanat, orang kata jadi dah terlampau syok zuk ni, maka terkeluar benda ni. Bukan dia sengaja pergi zikir gitu. Jadi nak royak ke ustaz tu, kalau bodoh bak kita jahil, bak kita tak tahu gapo-gapo, masih jahil lagi banyak benda demo kena belajar. Orang kata tua-tua saja tapi bodoh supaya tahi. Tolong baca lah kitab ni. Tolong baca. Kalau demo kata benda tu mengarut salah, demo kata ke siapa? Makna demo kata ke Imam Ghazali. Apakah demo ni lebih pandai pada Imam Ghazali? Demo lebih haling pada Imam Ghazali ke wahai ustaz oi? Ni nak tanya Ustaz Terengganu tu sedap mulut demo kata deh. Ni menunjukkan demo ni ustaz celaka. Ni lah orang panggil ustaz pemusnah agama. Kalau dia bukan bidai demo tak reti bagi duduk dia. Bobe lah. Ni. Seorang yang tarikat dan tasawuf paling tinggi ni di abad itu ni. Ni siapa? Imam Ghazali ni. Tulis gapo ni. Nak padu dengan demo dengan Imam Ghazali tinggi taruh mana? Demo berapa butik kitab dah kare. Ni nak royak ni bukan murid. Nampak bodohnya ustaz tu. Nak buat lapar konten teh. Lapar konten, lapar sehu. Tapi demo tak tahu.
kecek benda tak tahu sebab nak naik nama demo. Belakang demo kata benda tu benda hak adalah kita. Demo tu tak faham. Bahasa demo tu bahasa bodoh. Orang kata bahasa kelas ilmu cahaya perek ni. Nak kecek gapo-gapo biar agak ada tahu rujuk kita dulu biar sahih biar habis dulu. Bukan murih beci dengar. Assalamualaikum. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Itulah saya kata ya, bahasanya sangat teruk. Dan link bagi video tersebut dalam kotak description bagi sesiapa yang mahu melihat kitab itu secara lebih jelas ya. Okey, baik. Jadi kitab itu si Fulan dalam video tu berkata tajuknya ialah Hidayatus Salikin lil Imam Al-Ghazali. Disebabkan adanya lil Imam Al-Ghazali, beliau terus-menerus berkata itu adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan beliau mengkritik orang lain yang tak tahu tentang kitab itu ya. Padahal sebenarnya kritikan itu kembali kepada dirinya. Sebab kitab Hidayatus Salikin, pengarang asal, penyusun asalnya ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang wafat tahun 1116 Hijrah. Ia bukanlah kitab karangan Imam Al-Ghazali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Samad ialah beliau merujuk atau menjadikan satu kitab oleh Imam Al-Ghazali sebagai rujukan utamanya, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Okey, jadi saya ulang balik, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menggunakan kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah sebagai rujukan utama untuk beliau menyusun kitab yang berjudul Hidayatus Salikin. Akan tetapi, kitab Hidayatus Salikin ini bukanlah terjemahan word by word kitab Bidayatul Hidayah. Sebab kalau ia terjemahan word by word, kitab Hidayatus Salikin ini dalam bahasa Melayu ya. Okey, jika ia terjemahan perkataan demi perkataan, terjemahan penuh, maka sudah tentu perlu dikekalkan tajuknya yang sebenar. Tak bolehlah tajuk Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ditukar pula kepada tajuk Hidayatus Salikin. Kalau nak dikata ringkasan pun kenalah mention mukhtasar ataupun ikhtisar kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nak kata syarahan pun kenalah kata syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nak kata catatan sisi ke perlu disebut hasyiah kan. Jadi kitab Hidayatul Salikin ni rujukan utamanya ialah Bidayatul Hidayah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu Syekh Abdul Samad telah melakukan beberapa tambahan sehingga dengan itulah ataupun sehingga kerana itulah tajuk kitab pun telah diubah daripada Bidayatul Hidayah menjadi Hidayatus Salikin. Okey, dan ini dijelaskan sendiri oleh Syekh dalam mukadimah kitabnya itu. Okey, jadi kitabnya itu mukadimahnya saya rujuk di sini, saya sertakan tangkap layar daripada page Facebook Kitab Jawi dan Arab, link dalam kotak description ya. Okey, di mana Syekh Abdul Samad sendiri telah menulis mukadimahnya. Ayuh sama-sama kita baca. Tajuk penuh kitab itu Hidayah As-Salikin fi Suluk Maslak Al-Muttaqin oleh Abdul Samad Al-Falimbani. Lalu di mukadimah tu beliau berkata apa? Ketahuilah olehmu, hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, bahwasanya kitab Bidayah Al-Hidayah bagi Imam Hujjah Al-Islam, Hujjatul Islam Al-Ghazali itu iaitu mengandungi bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala yang disebut di dalam firman Allah dan diambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Ini bahasa Melayu klasik lah. Okey, jadi disebut di sini kitab Bidayatul Hidayah oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Memang itu rujukan utamanya ya. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Maka dari kerana inilah kasih aku bahawa aku bahasakan
akan beberapa masalah dalam kitab ini. Yang ini Bidayatul Hidayah, beberapa masalah ya, bukan semua ya, beberapa masalah. Aku bahasakan ni yang saya faham diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Okey. Beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu, serta ku tambah padanya beberapa masalahnya yang baik-baik. Yang baik-baik tak dapat tiada daripadanya, supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Kata kunci yang penting di sini ialah beberapa. Jadi Syekh Abdul Samad menterjemah beberapa perkara penting daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Jadi bukan terjemahan penuh, beberapa poin penting. Okey, tapi yang lagi penting yang saya nak tekankan di sini ialah Syekh Abdul Samad sendiri kata apa? Serta ku tambah padanya beberapa masalah yang baik-baik. Jadi ada tambahan di atas kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Hidayatul Salikin ni bukanlah terjemahan penuh karya Imam Al-Ghazali. Ia pun bukan karya Imam Al-Ghazali, bukan terjemahan penuh kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, tetapi ia adalah terjemahan ke dalam bahasa Jawi Melayu beberapa masalah serta diberikan beberapa tambahan padanya. Ada tambahan padanya. Okey. Jadi bukanlah semua yang ada dalam kitab Hidayatul Salikin itu merupakan karya ataupun merupakan tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey, kita sambung lagi. Dan aku namai akan dia dengan Hidayah As-Salikin pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah. Okey, jadi dalam link ini juga diberikan edisi PDF kitab ini dalam versi Jawinya ya. Jadi yang saya nak tekankan sekali lagi, saya kata ada beberapa masalah yang ditambah oleh Syekh Abdul Samad. Oleh kerana itulah, kalau kita rujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, versi asal yang ada dalam perisian Maktabah Syamilah. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni oleh Imam Al-Ghazali, jangan keliru, Hidayatul Salikin oleh Syekh Abdul Samad, Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali ni memang ada dalam perisian Maktabah Syamilah. Dan saya cuba membuat pencarian zikir hu-hu, okay, tidak ada di situ ya. Okey, bahkan kalau kita rujuk dalam apa yang dibaca tadi, okey, dikatakannya boleh berzikir dengan lafaz, kononnya lah seseorang itu yang telah khusyuk berzikir, telah mencapai makam tertentu berzikir apa semua tu kan, dia boleh berzikir dengan Allah Allah, atau hu atau la atau a atau ah atau ha atau hiya ya. Jadi bukan sekadar hu saja, tapi ada beberapa lagi lafaz lain yang sebab bagi saya, kalau betul kitab tu karangan Imam Ghazali, ini lebih memburukkan suasana dan ini akan menambahkan lagi kritikan ke atas Imam Ghazali. Sebab bukan sekadar hu, tapi ada la ni lam alif, la ni tiada, kan menafikan, so tiada Allah ke apa. Sebab kalau hu rujuk kepada Allah, la ni apa kan. Okey, tapi tak apalah. Jadi ada hu la ha hi hiya ni bila diringkaskan jadi hi kan. Jadi andai kata betul ini semua adalah dibolehkan ataupun disebut oleh Imam Al-Ghazali, bukankah ia lebih memburukkan suasana dan akan menambah kritikan ke atas Imam Al-Ghazali? Tapi tak apa ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ini bukanlah daripada kitab Imam Al-Ghazali, tetapi Hidayatul Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad, yang dalamnya terkandung beberapa tambahan di atas kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Ini satu contoh terbaik AADK, asalkan ada dalam kitab. Asalkan kitab tu tulis tajuk Hidayatul Salikin lil Imam Al-Ghazali, terus-terus dikatakan itu adalah kitab tulisan Imam Al-Ghazali. Padahal yang dimasukkan Hidayatul Salikin tu didasarkan kepada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, bukannya karangan Imam Al-Ghazali. Okey, dan kemudiannya bila dibaca dalam kitab tu adanya lafaz-lafaz zikir itu,
terus dikatakan, tengok Imam Ghazali kata boleh. Padahal sama-sama kita telah lihat tak ada dalil pun di situ, ya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kan, sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Maka siapalah pula kita ataupun mana-mana ulama untuk memotong sebaik-baik zikir itu kepada beberapa huruf saja, bukan perkataan, beberapa huruf saja. Sebab hu ni wow saja, kan. La ni jadi lam alif saja. A ni alif saja. So siapalah kita, tak kisahlah ulama mana pun, yang boleh edit sebaik-baik zikir yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa huruf sahaja, ya. Kalau nak kata dalam suasana khusyuk berzikir, dalam suasana tenggelam dalam zikir, itu bukanlah satu alasan. Sebab kita hendaklah mengingati Allah dengan lafaz yang Allah SWT mahu dirinya diingati, bukan dengan lafaz yang kita sendiri syok sendiri, ya. Jadi kalau pun dah betul ini adalah karangan Imam Al-Ghazali, ia lebih memburukkan suasana kerana ia membuka lebih banyak kritikan ke atas Imam Al-Ghazali. Tapi macam saya kata, alhamdulillah, ini bukan daripada kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, sebab tak ada lafaz ini. Okey, dan perkara terakhir yang ingin saya ulas dari kita dapat dengar bahasa orang yang mengaji kitab tasawuf seperti Hidayatus Salikin. Bila dia dok tunjuk tu, kita assume, saya menyangkakan beliau ni orang yang mengaji dalam bidang tasawuf, yang mengaji kitab Hidayatus Salikin. Tapi kita dapat lihat, bagaimana bahasa orang yang mengaji kitab Hidayatus Salikin, ya. Sungguh dahsyat, sungguh teruk. Ilmu di bawah slipper lah, apa semua tu, kan. Jadi tak apalah, itulah orang yang mengaji tasawuf, yang mengaji kitab Hidayatus Salikin, ya. Baik, demikian ulasan, react dan kritikan saya. Ringkasnya masih tidak ada bukti bahawa zikir hu ini adalah sesuatu yang diajar ataupun dianjurkan ataupun diharuskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.